Maka, adakah Yodo Lion akan mendapatkan chicken dinner pada kali ini? Kita harapkanlah. Semua pastinya menonton sekarang ini juga mendoakan yang terbaik untuk pasukan-pasukan tanah air kita. Jangan risau, kami di sini akan menghiburkan anda dan memberikan begitu banyak info mengenai kesemua pasukan. Terutamanya daripada luar juga. Untuk anda kenali mereka dengan lebih rapat. Tapi sekarang ini, yang merapati para pemain adalah drop spot mereka kerana flag puff sudah pun diberikan dan mereka sedang pun terbang masuk dalam map yang ketiga pada hari ini. Erangel average points yang tertinggi tak lain tak bukan Sam9. Yap, 8.9. Dibantu juga dengan chicken dinner yang mereka berjaya untuk dapatkan sebentar tadi. Dalam masa yang sama juga kita dapat lihatkan Yodo Lion juga berada di sini dengan 7.7 untuk Super Sunday match ketiga daripada 6. Tapi mengikuti rapat adalah RRQ. Tapi yang lebih penting buat masa ini adalah flag path yang berat ke sebelah kiri. Bermakna di farm Yodo Lions ataupun The Lions boleh sampai. Tapi Sam9 seperti biasa mungkin akan menggunakan rotation ke kawasan SMB terlebih dahulu. Boleh sampai, Lions boleh sampai. Tapi yang aku risau adalah NKT. Sebab diorang turun berdua di kawasan farm. Mereka kongsi kawasan farm itu. Sebab aku dah tanya Moss. Moss, kenapa korang tak fight je dekat farm tu? Kita nak borak dengan diorang. Kita share je lah. Jadi Lions akan lebih tertumpu di bahagian sebelah kiri kawasan farm. Dan NKT akan dapat sebelah kanan. Dan menurut daripada Moss sendiri pun, macam yang aku cakap sebelum ni lah, NKT tak loot dengan terlampau lama pun di kawasan farm. Mereka loot sekejap dan terus rotate. Tapi kali ini mungkin akan stay dengan lebih lama kerana circle bertitik tengah di kawasan farm. Dia circle ni kan campur dengan air tu kan, nampak macam bola Pokemon, betul tak? Agak sikit lah kalau ni kan. Tapi sekarang ini kita akan lihat akan ada pelanggaran yang berlaku dengan Sam9 ataupun sebentar tadi Yodo Lions dan juga NKT. Nampak gaya macam tidak, kerana kita tidak dilihatkan kepada perkara tersebut. Selalunya observer akan terus bergerak untuk melihatkan perlawanan yang mungkin akan berlaku. NKT, ini bukan tempat Yodo Lions ke? NKT Ya. NKT Oh, kawasan ini. Kawasan ni aku tak berapa nak pasti. Kalau dekat map ini adalah besar, kiri. Kan, ini belah kiri kan. Kemungkinan besar sebenarnya ini kawasan Lions. Tapi sebab flight path mungkin ataupun NKT tiba-tiba hari ni diorang rasa macam nak betray perjanjian itu. Kerana sebelum ini pun adik Luke dijatuhkan oleh NKT juga. Ya, tapi waktu tu dah lepas jadi diorang boleh gelak-gelak kan. Ini Super Sunday, brother. Lain ceritanya. Harapnya masih lagi Yodo Lions ataupun Lions jumpa jalan akhir ataupun jalan penyelesaian untuk menyelesaikan apa yang sedang berlaku sekarang. Ini Alter Ego. Perhatikan face. Tenang betul Erangel kita pada kali ini. Walaupun flight path di sebelah kiri sebentar tadi, Alter Ego mudah untuk melakukan looting sahaja. Mereka turun di kawasan hospital sebentar tadi dan sekarang ini disebabkan nampak macam mereka memang nak turun dekat sini je selepas ini Ya, sebab kawasan mereka lah Lipovka. Ya. Dan kalau nak pergi pun ke kawasan Lipovka dengan flight path tadi, jauh. Diorang akan bergaduh dengan Sam9 dekat mansion ataupun akan bergaduh dengan RRQ dekat kawasan school. Jadi ya, nampaknya hospital akan jadi second drop spot untuk pasukan Alter Ego bagi musim kali ini. Dan Void pula tadi kalau dilihatkan di bahagian map, diorang dah serik terjumpa dengan Alter Ego dekat hospital. Diorang tahu perkara sama akan berlaku dan mereka pilih untuk pergi ke SMB. Nampaknya kali ini berpenghuni. Okey. Circle yang pertama ni akan tutup dan akan keluar circle yang kedua. Circle yang kedua ni akan menentukan adakah SMB ataupun Pulau Atas yang menjadi circle yang seterusnya. Kalau dilihatkan kepada pola-pola circle, nampak macam circle kali ini dia lebih random dan lebih pelik daripada sebelumnya. Primos, kemudian SMB 2 kali dah kita dapat lihatkan. Adakah Super Sunday pada kali ini 2 kali juga circle SMB akan menjelma, tetapi perkara itu tidak akan dapat dijawab. Cumanya tekaan kena dilakukan sebenarnya oleh mana-mana pasukan sekarang ni. Andai kata mereka teka SMB awal, peluang untuk mereka mendapatkan kill point dan juga tempat sedap untuk lepak tersebut sangat tinggi. Tapi kalau mereka teka lambat, dah ada orang yang tunggu, maka sebaliknya akan berlaku. Ya, tapi kalau kita lihatkan daripada rata-rata pasukan yang sedang pun menjalankan sesi looting mereka saat ini, nampaknya semua memang mengagakkan bahawa circle ni memang akan Pulau Atas. Confirm. Sebab tak ada langsung
apa-apa rotation yang dilakukan dengan sangat awal untuk melintasi kawasan jambatan mahupun dengan menggunakan bot. Sebab tadi kalau kita nak kira-kira kiraan kasar lah kan anggaran, memang kita boleh kata 70 ke 80% memang adalah kawasan pulau atas dan hanya separuh saja kawasan utara pulau SMB itu berada di dalam kawasan circle yang pertama. NKT, yelah makin besar lah diorang loot. Okey. Bahaya. Harapnya Lions tahu perkara ini. Tapi kat mana Flash? Flash Yasnaya kongsi dengan Talon. Tak ada tadi. Tukar drop spot. Tapi kalau tukar drop flight spot path? yang mana? Mungkin sebab flight path kot kan. Sebab diorang sebelah sana punya Yasnaya ya, kan. Betul. Jadi mereka kena mengambil risiko sedikit. Adakah mereka pergi ke kawasan Zarki? Tak pasti. Belum lagi dilihatkan kepada kita, belum lagi ditunjukkan. RRQ sekarang ini akan melakukan pergerakan. Terus ke arah Bukit Potato yang nampak macam telah pun berpenghuni sebentar tadi. Rotasi awal yang dilakukan oleh seorang mencari informasi No Mercy. Adakah didengar ada derapan tapak kaki daripada pasukan lawannya? Macam ada rasa tak sedap hati mungkin daripada No Mercy. Dia mungkin macam nampak sesuatu. Jika tidak pasti Snape dah pun bergerak ke kawasan atas tersebut. Satu scouting yang baik daripada No Mercy, terus memberikan informasi kepada rakan-rakannya dan mereka mungkin akan berundur kembali ataupun mereka mahu untuk melancarkan serangan. Masih lagi 50-50 untuk RRQ. Ada banyak ground yang boleh dipegang sebenarnya di sekeliling kawasan Bukit Kentang. Jadi perlu pun sebenarnya untuk RRQ terlampau terburu-buru untuk melanggar kawasan Bukit Kentang ini, malah boleh lagi bermain di kawasan sekelilingnya. Tapi satu benda yang aku nak point out kan sebenarnya sekarang ini adalah Talon dan juga FaZe Clan. Ini adalah Super Sunday mereka yang pertama, tapi setelah 2 game yang dimainkan, diorang nampak bermain dengan sangat-sangat selesa. Di nombor 2 dan di nombor 3. Ya, tapi kalau kita total up points, diorang masih di bawah-bawah lah. Tapi mengikut keselesaan daripada gameplay, kita nampak FaZe Clan dan juga Talon, adaptasi yang baik daripada mereka. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat matang juga gameplay yang ditunjukkan. Walaupun Circle tarik ke SMB, sementara tadi mereka masih juga berjaya untuk mendapatkan mata yang baik untuk FaZe dan juga Talon. Mereka bukan penduduk SMB asal, bukan juga penduduk yang dekat, terutama sekali untuk Talon. Daripada Yasnaya turun ke SMB masih berjaya untuk mendapatkan mata yang baik. Snipes dalam keadaan berhati-hati sekarang ini, mengetahui itu juga tempat yang Alliance selalu lepak kadang-kadang, tapi sekarang ini Pygmy akan melakukan pergerakan. Di manakah Flash? Ini sebenarnya menjadi persoalan. Belum lagi dapat lihat di manakah kedudukan mereka. Alter Ego berada betul-betul di depan Pygmy. Mereka akan melakukan pergerakan. Perselisihan akan berlaku, tetapi hanya tembakan menghalau saja yang dilakukan oleh Alter Ego untuk mengulang Pygmy. Aku dah ada jawapan dah. Apa? Gatka. Dia turun Gatka. Sebab tadi kalau tengok daripada POV Geek Fam, dah boleh nampak Flash sebenarnya. Flash ada dekat kawasan-kawasan high ground di utara kawasan kiri farm sebentar tadi. So berkemungkinan besar yang kosong belah kiri adalah Gatka saja. Ya, betul. Ya. Jadi itu yang akan dipilih. Baik juga, tapi sekarang ini adalah jawapan kepada persoalan oleh semua orang sebenarnya. Ke bawah ataupun ke atas. Masih lagi boleh ke bawah, tapi lebih berat sekarang ni untuk tarik ke atas. Alliance ada advantage. Mereka pernah mendapatkan chicken dinner dengan Circle sebegini rupa sewaktu berlawan dengan PAA pada tempoh hari. Tapi sekarang tembakan kedengaran daripada Flash cuba untuk menghalau FaZe Clan. Ya, Pygmy melakukan rotasi dan ini adalah kawasan yang dipegang oleh Geek Fam. Kita nampak Snipes berada di hadapan juga sedang pun melakukan rotasi untuk pasukan mereka sendiri. Banyak pasukan akan mula untuk bertarung. Yuhai akan dapatkan pembukaan knockdown untuk pusingan kali ini, menjatuhkan pemain daripada pasukan Talon dan berkemungkinan besar fight ini berlaku di bahagian paling kanan farm. Betul. Tapi kita belum lagi dilihatkan kepada perkara tersebut. Mantap. Walaupun Yuhai dah pun berjaya untuk mendapatkan kill point itu. Misery nyawanya rendah akan terpaksa untuk heal kembali. Kereta mereka mungkin sukar untuk diselamatkan. Berada di kawasan luar. Yuhai, satu keganasan sebentar tadi diteruskan lagi. Dan sekarang ini Kluk dapatkan Audrey. Satu clash yang kita tidak mahu. Tetapi adakah Audrey boleh untuk diselamatkan kembali. Kerana Kluk
Dia juga mahu untuk mencari kill. Jimmy dapatkan RRQ. Talon dapatkan 2 daripada RRQ. Hanya 1 saja lagi yang tinggal untuk mereka. Yep, tapi di kawasan skrin bawah juga dilihatkan peperangan di antara Boom dan juga Flash. Frenzy akan di knockdown dengan lebih awal. 3 lawan 2 dan Frenzy akan dihabiskan serta-merta. Boom dalam masa yang sedikit besar waktu ini di mana pemain-pemain mereka sedang pun dinipiskan 1 demi 1, tapi Ponbit menghidupkan peluang, menjatuhkan Gosu. Quan Chi meletupkan dirinya sendiri dan Flash dikeluarkan dalam sekelip mata oleh pasukan Boom. Begitu sahaja daripada Boom. Mereka juga mahu untuk menunjukkan taring mereka sekarang ini, tapi sedang diperhatikan oleh Alliance. Alter Ego berjiran dengan Vampire. Mereka dapatkan 2, tidak sebenarnya 1 Tony K di situ. Dan terus saja dihabiskan. Vampire yang tinggal berdua sekarang ini. Alter Ego mahu untuk bertindak agresif. Tembakan daripada Nuzi. Dia tak ada shotgun. Ataupun ada sebenarnya. Tapi kalah dengan Boy Chill sekarang ini. 3 penyingkiran dapat untuk Alter Ego. Vampire bukan permulaan baik untuk Super Sunday mereka. 2 map sudah. Mereka tak banyak mata. Yep, sekali lagi berbaki dengan Schweppes berseorangan diri. Tapi jauh juga sebenarnya. Rumah 12 dengan keberadaan Schweppes saat ini akan melakukan satu swing rotation jauh. Tapi inilah dia satu lagi peperangan di bahagian kawasan compound. MRPX menentang dengan BTR. Waktu ini BTR kembar 2 orang sudah pun jatuh tersembam. Berbaki dengan Genforce dan juga Lapar. Menggalas tugas untuk kemenangan pasukan mereka dalam fight dengan pasukan MRPX saat ini. Bobo cuba untuk menghabiskan pihak lawannya. Tapi kedengaran bunyi tembakan bahagian kiri. 2 orang. Oh, Genforce dapat 2 ke ni? Ataupun tidak sebenarnya. MRPX dikeluarkan. Dan BTR, Genforce dan juga Lapar. Satu clutch yang begitu baik dilihatkan. Ya, cantik daripada mereka. Circle akan pergi tepat kepada semua pasukan Malaysia. Lions berada betul-betul di bahagian tengah. Rumah recall kalau kita panggil di klasik. Tepat-tepat ke kawasan tersebut dan mereka akan menjaga setiap sudut. Dalam masa yang sama, kalau ada yang nak push ke bahagian selatan ataupun bahagian bawah map, Geek Fam akan membantu. Di bahagian atas ada buffer juga. Ada satu pasukan yang menunggu di kawasan compound tersebut. Alliance terjaga dan juga dijaga sekarang ini. Peluang untuk mereka chicken agak tinggi sebenarnya. Ya, tapi dilihatkan Alter Ego daripada kawasan rumah 12. Pusing, satu swing rotation naik kembali ke bahagian kawasan utara. Dan mereka dapatkan kawasan yang paling selesa sebenarnya kerana banyak pasukan dah pun tertumpu untuk turun ke bahagian yang paling rendah kawasan low ground di perkarangan farm. Tapi Circle naik kembali ke kawasan atas menyebabkan kawasan utara tu kosong. Jadi Alter Ego mudah untuk masuk. Begitu juga dengan DX dan mungkin juga Void yang datang daripada kawasan jambatan kanan. Satu swing rotation boleh dilakukan dan mereka boleh dapat kedudukan yang baik juga di kawasan utara Circle tersebut. Ya, fast thinking daripada Alter Ego sebenarnya. Rumah 12 nampak pola Circle macam ada kosong dekat satu-satu tempat dan mereka terus saja melakukan pergerakan. Oh, tidak. Geek Fam dalam keadaan yang agak sukar. Mereka nak panjat ke kawasan tersebut, mereka kena tunggu Circle lari terlebih dahulu. Jika tidak, mereka mungkin akan ditembak daripada Tanjung Harapan dan juga kawasan Rumah Roti berdekatan dengan mereka. Geek Fam Audrey ini yang kita katakan terus saja dijatuhkan oleh Face Clan. 1 orang dan sekarang ini dia terus membidik untuk cuba mendapatkan kejatuhan yang seterusnya. Betul-betul tepat apa yang diteka dan Snipe akan cuba untuk membidik kembali. Morman perlu untuk dijatuhkan kalau Audrey mahu untuk dibangunkan kerana sekarang ini Face Clan seakan-akan ada perancangan untuk mendapatkan Geek Fam, tetapi harapnya ada bantuan secara tidak langsung daripada Pygmy yang berada betul-betul di sebelah compound. Yep, dia nampak Audrey tapi tiada lagi tembakan yang dilepaskan, menunggu Snipes mungkin untuk naik ke bahagian atas. Tapi pemain-pemain Face Clan, itu dia. Vintores dah pun mula untuk merapati Geek Fam. Mereka mahukan kedudukan Circle yang lebih selesa di saat ini. 2 pemain mereka sahaja yang berada dalam kawasan Circle. Yang lain masih lagi di bahagian luar. Jadi kawasan tepian pantai ini mungkin akan jadi lokasi yang mereka pilih untuk duduk di dalam Circle yang ketiga. Kenderaan dihidupkan oleh Morman. Akan bersebelahan bersama dengan rakam Lovin Torres. Audrey akhirnya dipegang dan kembali berdiri untuk keempat-empat pemain Geek Fam. 4 orang Face Clan, mereka juga tahu ada tembakan di compound sebelah bukit tersebut yang dihuni oleh Pygmy. Mereka akan mengambil pilihan untuk bermain dengan lebih berhati-hati. Yuhai dapatkan kill, jadi dia dalam beast mode sekarang ini. Dia tak boleh duduk diam. Duduk diam bukan dirinya, tetapi sekarang Circle akan menentukan hampir segala-galanya. Ke kanan, ke tengah, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Mana tim yang perlu bergerak, dia akan bergerak ke kawasan atas. Judo Lions akan dilawat oleh banyak pasukan kecuali jika mereka berlawan. Dan Judo Lions
boleh sahaja untuk farm kill sewaktu perlawanan itu berlaku. Ya, dan kita lihatkan DX akan memerhatikan rotasi-rotasi yang cuba untuk dilakukan oleh pasukan yang berdekatan. Alter Ego sekali lagi dipaksa untuk bergerak naik, mendaki lagi kawasan bukit yang agak tinggi ini, tapi tak menjadi masalah kerana mereka di antara pasukan yang terawal untuk melakukan perkara ini. Dan kita nampak daripada map feed sebentar tadi, tak ada langsung penghuni. BTR ada point entry yang mudah, begitu juga dengan pasukan Void. Dan kalau kita lihatkan di belakang Alter Ego, Face Clan pun dari tadi mula-mula nak cari Geek Fam. Dapat circle sebegini rupa, mereka terus satu lagi swing rotation yang awal dilakukan oleh mereka. Cantik betul, semuanya dilakukan dengan penuh pemikiran. Tak ada blind rotation daripada mana-mana pasukan sekalipun. Dan kali ini Alter Ego akan menggunakan kelebihan ini. Berada di kawasan high ground, tapi Geek Fam akan ditembak. Tetapi Pick Me sebenarnya yang berjaya untuk dijatuhkan oleh Olio. Adakah akan ditukarkan menjadi kill point kerana Joe Branky menyorok di sebalik batu tersebut. Ada harapan untuk DKS sebenarnya. Olio dalam bahaya. Tapi Yuhai dijatuhkan oleh pesaingnya yang paling rapat, iaitu Zeta. Yep, tapi Pick Me, sesi penyelamatan kali ini. Keluk membidik terhadap pemain-pemain Geek Fam. Joe Branky dihabiskan serta-merta. Kill masuk untuk Olio. Audrey dilihatkan oleh Keluk betul-betul berani untuk dia duduk atas atap ini dengan sangat-sangat lama. Sebab ya, keliling ada pokok. Compound DX pun walaupun tinggi dilitupi dengan pohon yang ada. Jadi adik dalam keadaan yang agak selamat juga sebenarnya. Dan masih lagi memburu untuk lebih banyak mata singkir masuk ke dalam poket mereka. Ya, keburukannya adalah buat masa ini mereka kena jimatkan peluru. Tapi di Xavier pada ketika ini akan dilawat 4 orang daripada Face. Tapi satu berjaya untuk dijatuhkan oleh Rosemary. Alamak. Parajin dapatkan 1 orang dan sekarang ini Parajin juga terjatuh. Tapi backup dah pun sampai. Kita tengok pemain-pemain daripada DX dah pun mula untuk keluar dari kawasan compound mereka. Mungkin cuba untuk membantu Parajin. Kerana beliau tahu beberapa pemain Face Clan dalam keadaan knockdown. Menghantar Lamborghini sahaja sekarang ini untuk membuat satu sesi penyelamatan terhadap rakan beliau yang terperangkap di kawasan sebelah atas. Tapi kita lihatkan Kenny di kill feed mendapatkan Maxius di kawasan yang berbeza. Dan Parajin nampaknya akan mungkin berjaya untuk diselamatkan sebenarnya. Hanya perlu untuk buka lebih banyak smoke saat ini. Tapi agak-agak kabut sebenarnya di bahagian kawasan kiri circle yang keempat saya. Dengan Alter Ego memegang kawasan paling tinggi. Memerhatikan fight di antara DX dan juga Face Clan. Ya, disebabkan itu juga Lamborghini tidak mengajak rakannya untuk melakukan push kepada Face. Kerana mereka tahu Alter Ego ada di kawasan atas bukit tersebut. Jadi mereka kena ambil fight ini dengan lebih berhati-hati. Lamborghini juga kena berhati-hati. Ada grenade yang sedang dibaling ke arahnya. Ramai yang sedang memerhatikan dirinya. Dia sedang meletakkan dirinya ke satu kawasan ataupun ke satu tempat yang sukar untuk dia melarikan diri. Kerana ada penjagaan daripada 2 high ground yang berbeza. Loyu dapatkan Zeta. Perlawanan sedang berlaku di antara Sam 9 dan juga Void. Loyu dijatuhkan oleh Talon. Red Face dijatuhkan pula oleh NKT. Dan sekarang ini Sam 9 boleh untuk bangunkan kembali rakan-rakannya. Cuma adakah mereka mampu untuk berhadapan dengan 2 pasukan dalam masa serentak? Tapi kita lihatkan sekarang ini Zeta akan dihabiskan serta-merta oleh Lapar. Circle bergerak untuk Boom, Talon dan juga RRQ. Dep akan dihabiskan serta-merta oleh BTR. Sam 9 berbaki dengan 2 orang sekarang ini, iaitu Kenny dan juga Loyu selepas Yuhai. Dan juga rakan beliau dihabiskan serta-merta iaitu Dep. Void akan cuba untuk maju dan maju terus ke hadapan dan cuba untuk menghalau BTR masuk ke dalam circle dengan lebih awal kerana mereka tidak mahu apa-apa third party yang datang daripada kawasan belakang mereka. Dalam masa yang sama, Sam 9 kena berhadapan juga dengan RRQ warna ungu di minimap sekarang ini. Ki akan melihatkan ke satu kawasan, tapi BTR mereka akan memberhentikan kereta. Mereka tidak mahu untuk membazirkan peluang untuk mendapatkan kill point yang mereka boleh dapatkan. Hakikatnya sekarang ini circle bukan milik Void. Mereka kena bergerak, mereka kena push. Dan push di depan mereka adalah Sam 9. Kerana kalau mereka bergerak ke kawasan kanan, ada BTR yang menunggu. Triple F dijatuhkan oleh Yami. Misery akan berhadapan sekarang ini dengan NKT yang telah dijatuhkan sebenarnya. Jadi tidak menjadi masalah. RRQ dapatkan Triple F di situ. NKT, game yang tidak menjadi untuk 2 game sudah. Dan sekarang ini masuk game ini 3 game. Kalau mereka masih lagi begini, kosong mata. Ki akan dihabiskan. Satu lagi mata singkir akan masuk dalam poket. Bukan. RRQ sebenarnya dapatkan ki daripada Void sebentar tadi. Dan Loyu juga sudah pun di knockdown menyebabkan Kenny saja yang tegak berdiri untuk pasukan Sam 9. Dan ini dapat dihidu oleh RRQ yang hanya berbaki dengan 2 orang. Dan mereka mahukan mata singkir. Tak ada ura-ura third party lagi daripada BTR. Tapi Snappy ataupun Snap tidak
akan bertindak dengan terlampau agresif kerana kekurangan jumlah pemain bagi pihak pasukan RRQ saat ini. Kedudukan Kenny belum lagi dilihatkan oleh No Mercy. Tapi tak ada masalah sebenarnya untuk Sam9 kerana mereka sudah pun ada dalam circle. Cuma perlu untuk elakkan daripada mana-mana pihak lawan yang datang melanggar mereka. Dia nak save, tapi tangga ni memang sedang diperhatikan oleh No Mercy. Ada smoke, jadi Kenny, come on Kenny, gerak ke atas terus. Sempat untuk dapatkan Loyu. Tapi sekarang ni informasi dah ada, Sam9 dua-dua di atas kawasan mushroom tersebut. Mujur RRQ hanya tinggal 2. Jika tidak, pasti mereka akan melakukan push ke kawasan tersebut. Levi's dapatkan pick me. Dan satu orang terjatuh juga untuk tidak sebenarnya, Face sebenarnya yang terjatuh. Dan sekarang ni Vexi lagi dijatuhkan lagi dan dihabiskan secara terus oleh Yudo Lions Olio. Dan itu adalah kill steal sebenarnya. 2 penyingkiran telah pun mereka dapatkan untuk Alliance. Lamborghini memerhatikan satu orang daripada Face yang berada di kawasan luar zone. Morman berhadapan dengan dia, tetapi dia yang menang nampak gayanya. Walaupun tidak ada kelebihan zone, rugi untuk D Xavier. Ya, Morman akhirnya akan jatuh ke tangan zone biru. Face Clan tinggal dengan 1 orang saja. Dan Vin Torres sangat rapat dengan Parajin saat ini. Dikenakan damage yang begitu banyak. Parajin satu bom tangan ini pastinya akan melenyapkan Face Clan. Oh, masih lagi bernyawa. Dia sempat untuk bergerak. Dan smoke pun pop keluar pada waktu yang tepat. Tapi sekarang ini masih lagi usaha untuk Parajin. Akhirnya berjaya untuk mengeluarkan Face Clan ke tangga yang ke-11. Ya, perhatikan. Circle akan bergerak ke kawasan mana andai atas. Yudo Lions kesukaran sebenarnya. Tapi andai ke bawah, mereka ada peluang untuk mendapatkan chicken dinner tersebut betul-betul ke arah selatan. Adakah kita akan dapat lihatkan 2 pasukan Malaysia mendapatkan chicken dinner pada hari ini? Diharapkan sebegitu rupa. Masih lagi peluang cerah untuk Alliance yang tidak perlu risau pada bahagian belakang mereka kerana tak ada pihak lawan lagi. Jadi mereka boleh buka dengan sangat besar di kawasan selatan tersebut. Tapi perlu untuk menjaga satu sama lain. Loyu selepas dibangunkan oleh Kenny dengan Mosin Negan beliau menundukkan pemain lawannya. Tetapi adakah confirm kill berjaya untuk ditafsirkan daripada knockdown tersebut? BTR menyuruh daripada Alter Ego yang nampaknya dapat untuk menghidup mereka. Satu tracking yang sangat-sangat cantik daripada Lapar untuk menjatuhkan Boy Chill. Situasi 1 lawan 2 sekarang ini. Lapar, nyawa-nyawa ikan, lari ke belakang. BTR tumbang ke tangga yang ke-10 oleh rakan senegara mereka sendiri, iaitu Alter Ego. Yap, tapi talon lagi dijatuhkan nampak gayanya. Kenny masih bernyawa, berjaya dapat 1. Di depan dia ada juga pengguna DBS. Dia menunggu peluru untuk habis. Mantap. Tapi Kenny lebih pantas. Kenny lebih bijak. Dapatkan kill yang diperlukan. 5 penyingkiran untuk Sam9. Tetapi dia hanya tinggal berseorangan saja. Mengekalkan kecemerlangan mereka. Tapi Rosemary dapat Audrey sekarang ini. Bahaya untuk Geek Fam kerana kedudukan mereka agak sukar untuk diselamatkan. Salah satu sama lain dan sekarang ini D Xavier sedang cuba untuk masuk ke dalam zone. Dalam masa yang sama juga Alter Ego sedang memerhatikan Geek Fam. Geek Fam tersepit di antara 2 pasukan. Yep, Audrey merangkak-rangkak sekarang ini. DX juga sedang pun perlahan-lahan maju ke hadapan merencanakan sesuatu untuk mencari pemain-pemain daripada pasukan Geek Fam. Chua hampir saja di knockdown dengan bom tangan. Audrey dihabiskan oleh Rosemary. Bom tangan yang tepat ataupun tidak. Hampir untuk mendapatkan 1 knockdown. Rosemary lepas cari Geek Fam, cari pula RRQ. Begitu garang. Sangat-sangat peka dengan apa yang berlaku di sekeliling beliau. Ini dia punca kenapa dia yang dikatakan mendapatkan banyak penyingkiran, tetapi Geek Fam dapat untuk dijatuhkan oleh D Xavier. Mereka mara ke depan untuk cuba mencari last guy daripada Geek Fam. Aizen nyawa rendah, terlalu rendah untuk berlawan. Satu grenade juga dipegang dan Aizen akan cuba untuk melakukan sesuatu. Terlalu sukar walaupun dia berjaya untuk menjatuhkan Levi's. Tetapi Hans For You tidak akan membenarkan perkara ini untuk berlaku dengan mudah. Mereka akan bergerak bersama-sama dengan Rosemary sekarang ini dan nampaknya mereka mahu untuk memberikan tekanan kepada D Xavier. Tapi tekanan itu berjaya untuk dilakukan. Hans For You melepaskan tembakan, cuma untuk dapatkan 1 saja lagi. D Xavier hampir dijatuhkan dan akhirnya kegarangan duo ini berjaya untuk meratakan D Xavier. Hans For You dan juga Rosemary menghidupkan peluang untuk Alter Ego berada di tangga yang pertama. 10 mata singkir sudah pun ada untuk Alter Ego saat ini. Yudo Alliance masih dalam permainan dan telah memulakan pick me ke tangga yang ke-6. Mereka adalah satu-satunya pasukan yang ada 4 orang pemain, satu-satunya pasukan yang ada pemain di kawasan pencawang tersebut. Ya, paling tinggi. Tapi kerisauan adalah peluru lah. Memang betul-betul 43. Ya, limited betul. Setiap peluru mereka itu perlu untuk digunakan sebaik mungkin.
Kerana mereka tak berlawan jarak dekat. Semuanya adalah tembakan jarak jauh. Kenny akan diperhatikan di bahagian kanan bawah tersebut. Okey, buat pertama kali Circle lari daripada Lions. Mereka kena bergerak masuk tapi Alter Ego menjaga dengan cukup baik. Andai kata ada perlawanan di antara Alter Ego dan juga RRQ, mungkin Lions boleh untuk melakukan pergerakan masuk ke dalam zon dijaga dengan baik oleh klub kerana dia berada di kawasan pencawang itu. Tapi tidak, Alter Ego akan membuka di sebelah kanan kerana ada lagi ground yang boleh dimainkan. RRQ akan disekat oleh seorang Rosemary saja daripada melakukan pergerakan. Yep, diperhatikan RRQ, diperhatikan adik Luke. Bahaya. Tapi tapping-tapping yang belum lagi tepat kena kepada sasaran. Kenny masih lagi dalam kawasan pondok tersebut. Dan kita akan lihatkan Alter Ego memerhatikan semua pergerakan yang berlaku di bahagian bawah mereka. Sam9 ditundukkan oleh zon biru. Tangga yang kelima dengan 6 mata singkir. Masih lagi kutipan mata yang banyak. Terus konsisten untuk pasukan Sam9 dalam pusingan-pusingan di Wrangle pada hari ini. Tapi boom dengan tinggal 2 orang. Bakal dirusuh. Bakal digegarkan kompaun mereka oleh pasukan Alliance yang sekarang ini mengatur langkah untuk maju ke depan. Mereka perlukan kemenangan ini. Dapat kompaun dan dalam masa yang sama dapatkan peluru. Tapi sukar kerana Boom tidak akan membiarkan perkara itu untuk berlaku dengan mudah dalam masa yang sama juga. Ada pasukan lain yang akan memerhatikan apa yang cuba untuk dilakukan oleh Lions. Harapnya tidak meletupkan each other. Tetapi Yami dapat satu, Yami dapat 2. Yami pegang DBS bersama-sama dengan Ponbit mungkin dan Lions satu persatu daripada mereka sedang dijatuhkan. Bidikan tepat pula daripada Yami dan juga Ponbit. Grenade juga ditarik oleh Ponbit. Klub sedikit masa saja lagi akan dijatuhkan kerana grenade ini tepat masuk menjatuhkan Lions. Mereka ada compound tetapi sebaik saja Circle itu tarik keluar daripada mereka. Mereka gagal untuk mendapatkan kelebihan yang sepatutnya mereka dapatkan. Sayang situasi 2 lawan 4 yang dikawal dengan begitu cemerlang sekali oleh pemain-pemain perpasukan Boom. Tapi Rosemary akan ditundukkan oleh RRQ. Akhirnya keluar daripada kepompong mereka dan cuba untuk bersinar dalam pusingan kali ini. No Mercy dan juga Snap akan mencari Hunt For You. Tapi sayang untuk Alliance dikeluarkan di tangga yang keempat dengan 3 mata singkir oleh pemain-pemain daripada pasukan Boom. Dan saat ini untuk Hunt For You, 1v2 situation untuk beliau berhadapan dengan 2 orang pemain. Ini sekali lagi chicken dinner yang pasti untuk Indonesia. Betul, 3 daripada mereka masih lagi ada pertahanan cantik daripada Boom sebentar tadi, menyebabkan mereka mudah untuk mendapatkan Snappy. satu kawasan yang baik. Tapi Snappy terus saja bergerak ke depan cuba untuk mendapatkan Hunt For You yang begitu liat untuk dijatuhkan. No Mercy, tidak berjaya sekarang ini. Alter Ego akan menarik nafas lega kerana ada bantuan daripada Yami melepaskan tembakan daripada kawasan atas bumbung ini. Alter Ego mungkin boleh untuk mendapatkan tempat kedua kerana Boom melepaskan tembakan daripada kawasan yang mereka mungkin tak sangka. Kerana tadi mereka dengar ada tembakan sedang berlawan, tapi tiba-tiba perlawanan itu dah pun habis dan akhirnya mereka masuk campur. Ya, masih lagi bertarung untuk nombor 2 sebenarnya untuk Hunt For You dan juga No Mercy. Tapi No Mercy pastinya akan dilihatkan dengan lebih awal oleh Boom mahupun Hans yang berada di hadapan saat ini bermain first aid kit. Tapi ada satu je yang tinggal. Tak sempat cancel ke depan. Hans akan dapatkan RRQ jatuh ke tangga yang ketiga. 1v2 untuk Hunt For You demi kemenangan bagi Alter Ego. Manakala untuk Boom, Yami ada 40 saja bullet yang tinggal untuk beliau. Tak banyak untuk melakukan defend, tetapi Hunt For You dia lihat untuk dijatuhkan. Kali ini agak mudah untuk Ponbit dan akhirnya chicken dinner milik Boom daripada Indonesia. Kemenangan. Kemenangan yang betul-betul penting dekat kawasan compound tadi bersama dengan Alliance. Betul. Untuk secure kemenangan pada game kali ini bagi pasukan Boom pastinya berbangga dengan apa yang mereka lakukan. Pertahanan yang begitu kebal. Seperti tiada ruang kelemahan langsung yang dapat untuk dijumpai oleh Alliance sebentar tadi. Apa pun yang diucapkan untuk Yami dan juga Ponbit. Betul. DBS, grenade.